untuk pengetahuan. Okey, talimat kita petang ni kita akan rakam. Jadi ibu bapa yang tidak dapat hadir bersama nanti boleh dengar melalui rakaman lah. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Jenama Kerajaan nombor 1. Salam SKTB nombor 1, SKTB di hati. Yang saya hormati barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Teluk Berembang, yang berbahagia YDP PIBG SK Teluk Berembang, Dr. Haji Hashim bin Hamad. Yang saya hormati juga YDP, NYDP PIBG SK Teluk Berembang, Dr. Rayu. Saya tengok sebenarnya nama tadi ada Dr. Rayu. Dan seterusnya yang saya hormati semua guru-guru dan para ibu bapa penjaga yang hadir pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu, saya ingin mengucapkan syukur kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia serta rahmatnya dapatlah kita bersama-sama pada petang ini untuk mendengar, untuk saya menyampaikan satu taklimat yang amat penting tentang pengoperasian pembukaan sekolah. Jadi sebelum kita, Tuan Jali ada tak Tuan Jali? Ustaz Faiz ada, Ustaz Faiz? Ustaz Faiz ada? Ustaz Hasan? Ustaz Hasan tak ada? Ada, tak apa lah. Baik, sebelum kita mulakan taklimat kita pada petang ini, marilah kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi saya amat berharap pada taklimat petang ini semua ibu bapa penjaga dapat memberikan tumpuan dan perhatian sepenuhnya lah tentang pengoperasian pembukaan sekolah ni. Dan sebab taklimat ini saya hanya akan bagi sekali saja, kita tidak akan ulang. Kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, ibu bapa boleh terus bertanyalah semasa taklimat ini berjalan. Baik. Jadi saya akan mulakan dengan garis panduan. Okey, saya akan mulakan dulu dengan garis panduan pengurusan pengoperasian sekolah 3.0 yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, saya tidak akan bacakan semualah. Saya hanya baca maklumat-maklumat yang penting untuk pengetahuan ibu bapa dan juga penjaga. Okey, saya akan terus kepada perkara yang ketiga, iaitu pengurusan pembukaan sekolah. Panduan umum. Muka surat 15. Muka surat 15 yang boleh. Perkara 3. Okey. So, ibu bapa boleh lihat, boleh lihat pada skrin panduan umum yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM. Okey, 3.1.1 pembukaan semula sekolah dalam PPN. PPN ini adalah Pelan Pemulihan Negara lah.
adalah tertakluk kepada ketetapan KPM berdasarkan penilaian risiko, nasihat dan pandangan KKM dan MKN. Okey. Jadi pembukaan sekolah ni telah pun dilihat oleh pihak KPM. Dengan itu sekolah pun telah dapat dibuka lah secara berperingkat. Okey, 3.1.2, kehadiran murid ke sekolah adalah pada kadar 50% daripada enrolment keseluruhan murid di sekolah. Okey, 3.1.3, kapasiti murid setiap kelas dihadkan kepada 50% daripada jumlah murid dalam kelas tersebut dan murid hadir secara penggiliran minggu. Secara penggiliran ikut minggu lah, mingguan ataupun minggu yang telah ditetapkan. 50% saja. .1.4, bagi sekolah kurang murid. Ini bagi sekolah SKM lah. Kita tak terlibat. Bagi sekolah kurang murid, kehadiran murid adalah bersemuka tanpa penggiliran. Ini bagi sekolah kurang murid. Okay, 3.1.5, sekolah hendaklah sentiasa bersedia dari masa ke semasa untuk beroperasi mengikut fasa yang telah ditetapkan oleh KPM. Okay. So, jadi kita telah pun bergerak daripada satu fasa ke satu fasa dan akhirnya Negeri Melaka telah pun sampai ke fasa yang keempat. Jadi bila fasa yang keempat ni, pembukaan sekolah akan dihadiri oleh murid-murid daripada kelas perdana. Okey. Baik, 3.1.6, sekiranya berlaku perubahan fasa pengoperasian sekolah dan kehadiran murid ke sekolah hendaklah mengikut ketetapan fasa baharu selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut berdasarkan surat makluman yang akan dikeluarkan oleh JPN. Jadi JPN mungkin tak lama lagi, mungkin dalam minggu depan, pihak sekolah akan terima surat lah daripada JPN mengatakan murid tahun 1 hingga tahun 6 akan mula masuk ke sekolah. 3.1.8, surat kebenaran khas akan dikeluarkan oleh pihak sekolah kepada murid bagi membolehkan mereka merentas negeri atau daerah untuk hadir ke sekolah. Okey, yang ini saya rasa tak diperlukan lagi lah surat kebenaran. Sebab sekarang kita dah fasa 4, kita dah boleh merentas negeri tanpa perlu ada surat kebenaran. 3.1.8 ini kita boleh abaikan lah. Okey, 3.1.9, ibu bapa penjaga dibenarkan untuk mengantar dan mengambil anak-anak jagaan di sekolah dengan mematuhi waktu, masa hadir dan balik murid seperti yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi ibu bapa kena faham dan kena ikutlah waktu dan masa waktu hadir dan waktu balik seperti yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah supaya tidak berlaku kesesakan di tempat menunggu ataupun tidak berlaku anak-anak kita menunggu ibu bapa terlalu lama di sekolah. Okey, 3.1.10, guru-guru mestilah berada di stesen tempat bertugas dan boleh hadir bertugas pada bila-bila masa. Okey, ini panduan secara umum lah. Ada 10 perkara. Jadi, perkara yang kedua, pembukaan sekolah mengikut fasa-fasa. Okey, nanti saya akan baca secara ringkas lah setiap fasa ni. Okey, fasa pertama, fasa 1 PPN, semua sekolah masih lagi ditutup. Ini peringkat fasa 1 lah. Kemudian fasa yang kedua, pada fasa yang kedua, murid berkeperluan khas telah mula hadir ke sekolah. Bermula pada 18 Oktober yang lepas. Okey, murid pendidikan khas telah berhadir ke sekolah. Kemudian apabila kita beralih ke fasa yang ketiga, semua murid prasekolah hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Jadi setakat hari ini
kita telah ada dua kategori murid lah yang hadir ke sekolah, iaitu murid PPKI dan juga murid prasekolah. Mereka hadir tanpa penggiliran. Okay, jadi keutamaan kita pada petang ini adalah tentang fasa yang keempat. Pada fasa yang keempat, pembukaan sekolah semula pada dalam fasa yang keempat. Okay, dia ada berperingkat. Dia ada peringkat. Okay, peringkat yang pertama, semua murid prasekolah hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Kemudian MBK, murid berkeperluan khas di PPKI, hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Itu peringkat yang pertama. Okey. Kemudian kita masuk pada peringkat yang kedua. Ini muka surat 19. Peringkat yang kedua, sekolah rendah. Okey, peringkat yang kedua, sekolah rendah. Semua murid prasekolah hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Kemudian B, MBK, murid berkeperluan khas di SKPK dan juga PPKI, hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Jadi murid pra dan murid PPKI hadir penuh lah. Semuanya hadir ke sekolah tanpa penggiliran. C, murid tahun 1, 2 dan 3 hadir secara bersemuka dengan penggiliran. Di sini ibu bapa kena faham betul-betul. Ibu bapa kena faham murid tahun 1, 2 dan 3 akan hadir ke sekolah secara bersemuka dengan penggiliran bermula pada 1 November. Okey, bermula pada 1 November. Jadi saya harapkan pada 1 November hanya murid tahun 1, 2 dan 3 saja hadir ke sekolah. Tidak perlu nanti ada tahun 4, tahun 5 ataupun tahun 6. Jadi kena fahamlah. Baik. Mereka hadir secara bersemuka dengan penggiliran mengikut kapasiti 50%. Okey, 50% yang telah ditetapkan oleh KPM, di mana setiap kelas tahun 1, 2 dan 3 kita akan bahagikan bagi dua. So kita nanti akan ada dua kumpulan lah. Dua kumpulan. Kumpulan yang pertama nanti akan hadir ke sekolah. Kumpulan yang kedua akan PDPR di rumah. Okey. Kemudian pada minggu yang seterusnya, minggu yang kedua, mereka akan bertukar. Kumpulan yang kedua pula hadir ke sekolah. Kumpulan yang pertama akan hadir, akan PDPR di rumah. Okey. Baik. Itu peringkat yang kedua, di mana murid tahun 1, 2 dan 3 akan hadir ke sekolah secara bersemuka dengan penggiliran bermula 1 November. Okey. Dan untuk pengetahuan ibu bapa, minggu yang pertama ini, kita hanya bersekolah lebih kurang 2 hari saja. 2 hari saja. Isnin dan Selasa. Sebab hari Rabu, Khamis dan Jumaat, kita dah mula bercuti. Disebabkan sambutan perayaan Deepavali. Okey, perayaan Deepavali. Jadi mereka akan hadir ke sekolah pada hari Senin dan Selasa saja pada minggu yang pertama bulan November nanti. 1 hari bulan dan 2 hari bulan. 3, 4, 5 sekolah cuti. Okey. Baik. Kemudian peringkat yang ketiga. Okey, peringkat yang ketiga, sekolah rendah, semua murid hadir secara bersemuka dengan penggiliran. Semua murid hadir. Ini bermaksud semua murid tahun 1 hingga tahun 6 akan hadir ke sekolah pada 8 hari bulan November. 8 November. Iaitu minggu yang kedua. Minggu yang kedua bulan November, semua murid telah hadir ke sekolah dengan penggiliran
dengan kapasiti 50% sahaja. Okey. Yang kedua, semua murid prasekolah hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Dan yang ketiga, murid MBK, murid berkeperluan khas di SKPK dan PPKI hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni apa yang telah saya terangkan, ada persoalan tak? Cikgu, saya nak tanya, Ya. untuk PDPR, untuk penggiliran seandainya kumpulan A bersemuka, kumpulan B PDPR, PDPR secara kendiri atau PDPR yang diselaraskan oleh pihak sekolah dengan modul? PDPR yang berjalan pada masa itu adalah PDPR secara kendiri. Mungkin nanti guru-guru akan membekalkan bahan pembelajaran lah. Mungkin dalam bentuk modul pada anak-anak murid yang ber-PDPR di rumah. Jadi murid-murid yang PDPR di rumah akan belajar secara kendiri lah, dengan bantuan ibu bapa dan penjaga. Maksudnya Okey, terima kasih. PDPR pada ketika itu adalah PDPR kendiri. Boleh puan? Okey, terima kasih cikgu, jelas. Ha. Jadi kalau ada permasalahan, nanti bolehlah rujuk dengan guru mata pelajaran berkenaan lah. Jadi untuk pengetahuan awal ni, pada semua ibu bapa penjaga, apabila kita telah bersemuka, murid-murid telah bersemuka, PDPR kita adalah secara kendiri. Baik. Okey, tentang penggiliran ini. Saya nak maklumkan tentang penggiliran. Pihak sekolah telah pun menetapkan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, dalam dua kumpulan. Kumpulan A dan kumpulan B. Jadi senarai nama anak-anak tuan-tuan dan puan ni kita akan masukkan dalam WhatsApp setiap kelas. Jadi tengok betul-betul kat mana anak tuan-tuan dan puan berada di kumpulan yang mana. Sebab saya tak nak nanti berlaku kesilapan pula. Sepatutnya minggu ni PDPR di rumah tetapi datang ke sekolah pula. Kita tak nak perkara tu, kalau boleh kita elakkan lah. Dan saya akan minta nanti guru-guru kelas, kalau boleh selain kita masukkan dalam WhatsApp, kita akan tampal nama ni dalam kelas masing-masing. Supaya anak-anak kita, anak-anak murid boleh lihat sendiri kumpulan nama mereka berada di kumpulan yang mana. Baik, tentang penggiliran ini juga, setelah kumpulan ini kita siap, kita dah ada senarai sama semua, tentang kehadiran ke sekolah. Okey. Untuk minggu yang pertama, bermula pada 1 November nanti, kita sebelum tu saya nak maklumkan ketetapan kumpulan ini kita lihat pada adik-beradik. Kita lihat kepada adik-beradik yang berada di sekolah ini. Seandainya ada abang, ada kakak ataupun ada adik di kelas-kelas yang bawah, kita telah susun supaya adik-beradik ini berada dalam satu kumpulan yang sama. Contohnya katalah murid tahun 6. Murid tahun 6, dia ada adik di tahun 3 ataupun di tahun 2. Jadi kita akan tetapkan dua beradik ini berada dalam satu kumpulan yang sama supaya memudahkan ibu bapa penjaga untuk menghantar anak-anak ke sekolah mengikut giliran minggu yang sama. Jadi tak adalah setiap minggu tuan-tuan dan puan-puan datang ke sekolah hantar anak. Jadi pada minggu yang sama nanti dua beradik ni akan datang ke sekolah. Jadi kalau ada sebarang permasalahan nanti, maklumlah segera kepada guru kelas masing-masing. Saya rasa cikgu-cikgu saya telah pun meneliti dan melihat senarai nama tersebut dan kita telah susun mengikut keperluan adik-beradik ini.
Okey, tuan-tuan puan, faham Ada masalah tak? Ada tak? Okey, jelas. Jelas Okey. So, untuk penggiliran bersemuka, hadir ke sekolah secara bersemuka untuk minggu yang pertama bermula pada 1 November bagi tahap 1. Bagi tahap 1, tahun 1, 2 dan 3. Okey, kita akan memulakan dengan kumpulan B. Kumpulan B. Sebab kita dah bagikan nama tu, nama setiap murid mengikut kumpulan, dua kumpulan A dan B. A dan B Jadi minggu yang pertama 1 November tahun 1, 2, 3 kumpulan B akan hadir dulu ke sekolah. Kumpulan B. Lepas tu diikuti dengan kumpulan A pula akan hadir pada minggu yang kedua nanti. Minggu yang kedua 8 November. Okey? Ada masalah tak? Ada nak tanya tak? Okey, 1 November tahun 1, 2 dan 3 minggu yang pertama tu hadir ialah kumpulan B. Nanti guru-guru saya akan maklumkan dalam WhatsApp lah, dalam WhatsApp kelas masing-masing. Okey? Kemudian pada minggu yang kedua 8 November. Okey, 8 November tahun 4, 5, 6 pula akan masuk bersama dengan tahun 1, 2 dan 3. Jadi pada minggu yang kedua, hari Isnin, kita akan mula dengan kumpulan A. So kumpulan A pula akan datang ke sekolah. Okey? Jadi minggu yang pertama tu nanti kumpulan B bagi murid tahun 1, 2 dan 3 sahaja. Minggu yang pertama. Okey? Minggu yang kedua 8 November murid tahun 1 hingga tahun 6 kumpulan A yang akan hadir. Kumpulan A. Kemudian pada minggu yang ketiga kumpulan B pula akan datang. Tahun 1 hingga tahun 6. Dan seterusnya pada minggu yang keempat kumpulan A pula. Jadi begitulah seterusnya sehinggalah KPM mengeluarkan pengumuman terbaru bila penggiliran ini akan berhenti ataupun ditamatkan. Kita tunggu saja pengumuman yang terbarulah daripada KPM. Hasil talimat saya bersama dengan pengarah pagi tadi, talimat pada pagi tadi bersama dengan pengarah, ada kemungkinan kelas secara penggiliran ini mungkin akan dapat ditamatkan lebih awal. Itu pun kita kena lihat apa yang dimaklumkan oleh pengarah, tuan pengarah, akan dilihat pada situasi keadaan dari masa ke semasa. Okey, jadi apa-apa pun kita akan tunggu pengumuman terbaru daripada KPM. Seandainya pihak sekolah mendapat pengumuman yang terbaru, kita akan maklumlah kepada ibu bapa dan penjaga semua. Okey, so jadi untuk makluman buat permulaan ini bermula pada 1 November, hanya murid tahun 1, 2, 3 akan hadir secara penggiliran dan kita akan mulakan dengan kumpulan B. Kumpulan B dahulu. Minggu yang pertama lah. Minggu yang kedua tadi 8 hari bulan semua akan hadir. Semua akan hadir tahun 1 hingga tahun 6 bagi kumpulan A pula. Kumpulan A pula. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Ada persoalan tak? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam ya, Puan Salwa. Berkaitan dengan baju dan jadual. Okey.
Jadual nanti Terima guru kasih. kelas. Apa tu? Okey, jadual Terima waktu nanti guru kelas akan masukkan dalam WhatsApp kelas masing-masing. Kita akan upload dalam WhatsApp kelas masing-masing dan tentang pakaian. Okey, tentang pakaian, terima kasih puan yang bertanya tu. Tentang pakaian digalakkan memakai pakaian sekolah lah. Pakaian sekolah seandainya masih lagi boleh digunakan ataupun boleh dipakai oleh anak-anak kita. Seandainya ada anak-anak kita yang dah tak muat nak pakai baju sekolah, dah sempit ke, dah ketat ke, okey, boleh hadir ke sekolah dengan berpakaian yang sesuai dengan keadaan kita hadir ke sekolah. Datang ke sekolah, pakailah pakaian yang sesuai, yang kemas dan berkasut. Berkasut. Sebab untuk permulaan ini, keutamaan kita adalah memastikan anak-anak kita hadir ke sekolah. Tentang pemakaian itu telah pun dikeluarkan oleh pihak KPM, bergantung kepada kesesuaian anak-anak kita. Jadi ibu bapa boleh tengoklah, boleh cuba-cuba semula pakaian baju anak-anak kita. Kalau masih boleh dipakai, pakailah. Kalau tak boleh, hadirlah ke sekolah dengan pakaian yang lebih baik, yang lebih kemas lah. Yang lebih kemas dan lebih sesuai. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Okay, pengawalan dan penyuaraian murid di pintu pagar sekolah. Okey, pengawalan dan penyuraian murid di pintu pagar sekolah. Cikgu Malik, slide mana tadi? Slide dah tak ada dah. Jaga saya buka boleh. Okey. Jadi untuk pengawalan dan penyuraian murid, seperti mana biasa, okey, murid akan hadir pada waktu pagi. Okey, akan hadir pada waktu pagi di pintu pagar kecil yang kita akan buka. Jadi kita akan sambut di mana anak-anak murid kita akan diambil bacaan suhu badan. Akan diambil bacaan suhu badan terlebih dahulu di pintu pagar lah. Di pintu pagar. Okey. Jadi anak-anak kita yang akan hadir, kita akan ambil bacaan suhu. Kita akan lihat sekiranya suhu mereka berada di paras bawah 37.5 darjah Celsius, kita akan benarkan anak-anak murid kita masuk ke sekolah. Jadi di sini saya ingin sarankanlah kepada semua ibu bapa penjaga, seandainya ada anak-anak kita yang daripada rumah, tuan-tuan dan perempuan dapat kesan tidak sihat, tidak berapa sihat, jadi saya sarankan lebih baik tidak perlu datang ke sekolah lah. Tidak perlu hadir ke sekolah. Jadi kena pastikan, tuan-tuan dan perempuan kena pastikan anak-anak kita untuk hadir ke sekolah dalam keadaan yang sihat. Sihat sepenuhnya. Kalau ada tanda-tanda macam dia batuk ke, demam, selsema, jadi saya sarankan tidak perlu hadir ke sekolah lah. Nanti menyusahkan ibu bapa penjaga pula nak kena datang semula ke sekolah, ambil anak, bawa balik, terutama sekali yang ibu bapa yang bekerja lah, yang bekerja. Okey, jadi saya amat berharap pada waktu kehadiran ke sekolah, hadirlah pada waktu yang telah ditetapkan dan pada waktu balik. Pada waktu balik, saya amat mengharapkan ibu bapa dapat hadir tepat pada masanya ataupun hadir lebih awal ke sekolah untuk mengambil semula anak-anak, supaya anak-anak kita ni tidak menunggu terlalu lama di kawasan sekolah. Sebab kita nak, kalau boleh kita nak mengurangkan ataupun nak mengelakkan kesesakan di tempat menunggu. Di tempat menunggu. Sebab sekolah kita
sekolah kita telah memilih model 1. Model 1 iaitu ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Ruang menunggu di dalam kawasan sekolah, dan kita juga menggunakan laluan sehala. Laluan sehala ataupun laluan terarah. Okey. Itu antara dua model lah yang kita gunakan. Satu, menunggu di ruang tempat menunggu yang disediakan, dan kita menggunakan laluan sehala. Baik. Okey, sekiranya ada murid-murid, sekiranya ada anak-anak kita yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki, ataupun naik basikal ke, sekiranya hadir ke sekolah dan suhu diambil, bacaannya lebih daripada 37.5. Jadi kita akan bagi masa untuk anak-anak kita berehat. Berehat dulu 5 minit ke 10 minit ke, kita akan ambil semula suhu badan. Seandainya masih lagi tinggi, mungkin kita akan telefon ibu bapa untuk datang ke sekolah dan mengambil untuk bawa pulang. Tapi setakat hari ini saya rasa semua anak-anak tak ada yang berjalan kaki. Ada tak ibu bapa yang anak-anak mereka jalan kaki? Ada cikgu, ada. Ada. Kita mungkin yang duduk di Taman Wiramas kot. Taman Wiramas mungkin ada yang berjalan kaki. Jadi mereka berjalan kaki ni kita akan bagi masa lah, semasa mengambil bacaan suhu badan. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, seandainya anak-anak tuan-tuan dan perempuan telah hadir ke sekolah, telah masuk dalam kawasan sekolah, dan telah pun mengikuti pembelajaran, tiba-tiba kita dapati ada anak-anak kita yang bergejala. Jadi bila ada kes-kes yang macam ni, kita akan menjalankan ujian saringan. Okey, kita akan menjalankan ujian saringan menggunakan kit ujian. Kit ujian yang telah pun dibekalkan oleh pihak PPD. Pihak PPD telah membekalkan kit ujian, jadi kita akan laksanakan ujian saringan. Jadi di sini saya ingin maklumkan pihak sekolah akan mengeluarkan satu surat kebenaran untuk pihak sekolah menjalankan ujian saringan ini. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan dikehendaki mengisi borang kebenaran tersebut dan menandatangani borang tersebut. Okey, jadi hanya dengan kebenaran daripada ibu bapa penjaga sahaja yang membolehkan pihak sekolah untuk menjalankan ujian saringan. Seandainya terdapat anak-anak murid yang bergejala apabila telah berada dalam kawasan sekolah sewaktu mengikuti PDPR. Kita akan buat ujian saringan. Jadi pihak sekolah nanti akan mengedarkan satu borang kebenaran untuk menjalankan ujian saringan tersebut. Kemudian bersama dengan itu kita akan sertakan surat secara rasmi, surat kemasukan ke sekolah, surat pemberitahuan kemasukan ke sekolah pada 1 November dan juga pada 8 November. Okey. Mungkin kita akan sertakan sekali. Bersama-sama dengan itu kita akan sertakan sekali senarai nama mengikut kumpulan yang telah kita tetapkan. Okey. Jadi saya amat berharaplah, sekali lagi amat berharap agar ibu bapa dapat mengisi borang kebenaran tersebut. Borang kebenaran untuk pihak sekolah melaksanakan ujian saringan sekiranya terdapat ataupun berlakunya murid-murid yang bergejala sewaktu mengikuti PDP di dalam kelas.
Okey. Baik. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Daripada ibu apa? Ada tak apa-apa yang... Cikgu, saya Ya. nak tanya, kalau macam dia punya pembelian makanan sewaktu rehat, masih ikut yang lama punya cara ataupun macam mana? Okey. Terima kasih bertanyakan soalan tu. Untuk pengetahuan semua ibu bapa lah, menjaga untuk makanan pada waktu rehat, kita masih lagi mengekalkan seperti mana tahun lepas, di mana murid-murid akan berada dalam kelas, hanya wakil kelas, ketua kelas dan bersama dengan penolong ketua kelas yang akan ke kantin, ataupun kita akan minta pihak kantin menghantar ke kelas-kelas bagi tahun 1, 2 dan 3 lah. Tahun 4, 5, 6 kita akan hantar wakil untuk mengambil makanan di kantin secara penggiliran yang mengikut kelas masing-masing. Okey. Jadi tahun 1, 2, 3 kita akan hantar ke kelas lah. Tahun 4, 5, 6 mereka akan hantar wakil untuk mengambil di kantin. Okey. Jadi pihak kantin akan menyediakan makanan seperti biasalah. So makanan ini akan di-packing siap-siap, dibungkus, kemudian air pun akan diletakkan dalam bekas yang sesuai oleh pihak kantin. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Ada lagi soalan tak? Sebelum saya pergi yang seterusnya. Ada tak? Tentang garis panduan ni. Ada apa-apa yang nak ditanya tak? Tadi saya dah sebut tentang pakaian. Pakaian itu pulang kepada ibu bapa lah. Cikgu, Ya. nak tanya, balik sekolah pukul berapa? Nanti kita akan keluarkan jadual waktu. Nanti boleh tengok pada jadual waktu. Waktu sekolah tamat pukul berapa. Kalau ikut biasa, kebiasaannya pada hari Isnin, Selasa, tahap 1 balik pukul 1 lah. Pukul 1. Tahap 2 pun balik pukul 1. Jadi untuk pengetahuan, apabila kita telah berada dalam situasi yang keadaan sebegini, dalam keadaan pandemik ini, banyak perubahan telah berlaku. Kita punya jadual waktu pembelajaran pun ada berlaku perubahan. Jadi kita akan nanti anak-anak murid semua akan dapat jadual waktu. Nanti boleh lihat kat situlah. Waktu balik tu pukul berapa. Okey. Kemudian Assalamualaikum cikgu. Nak tanya tentang balik tu tadi. Kalau sebelum ni pergi dan balik dekat jalan depan. Tapi kalau balik lalu belakang dibuka ke cikgu? Macam kami duduk kat Taman Ramas ni. Itu nanti mungkin nanti saya akan tengok semula. Saya akan pertimbangkan lah. Kalau boleh kita tengok, kalau boleh dibuka nanti kita akan buka lah. Tapi kalau mengikut pada apa tu? Sebab kalau boleh dibenarkan, jadi macam kami yang duduk kat Taman Ramas tu, baik duduk tunggu dekat belakang ni kan. Kalau buka lah, pada yang lepas tak buka, kita pergi dan balik hanya kat depan kan. Ya. Jadi kat sini nak tanyalah kalau dibenarkan lah, kalau macam dulu, kalau depan lah kan. Okey, terima kasih cikgu. Pada SOP yang tahun lepas, memang pada garis panduan 2.0 dulu, memang kita hanya buka pintu hadapan saja. Okey. Yang ini nanti saya akan tengok dulu, saya tengok pada keadaan. Seandainya kalau boleh, nanti saya akan cubalah pastikan kita akan buka. Kita akan buka di belakang pada waktu balik saja. Balik saja. Okey. Waktu pagi semua murid harus mengikut pintu hadapan supaya kita nak mengambil suhu badan. Okey. Waktu balik tu mungkin nanti saya akan maklumkan kepada semua ibu bapa dalam WhatsApp lah. WhatsApp masing-masing.
Kalau sebenarnya kita buka, kita akan maklumkan. Nanti saya akan arahkan pengawal untuk buka pintu belakang pada waktu balik dah. Puan Okey. Terima kasih Guru. Baik, ada apa-apa lagi nak tanya tentang telefon dia ni? Ada apa-apa nak tanya lagi? Tentang minggu-minggu tu faham tak? Okey. Yang minggu-minggu tu faham? Minggu-minggu tu. Giliran tu Yang faham? berkaitan dengan yang Okey. berkaitan dengan baju yang sesuai tu. Dress code tu macam mana? Nak track shoot ke? Kalau untuk murid lelaki, track shoot ke ataupun seluar jeans ke? Kalau dapat ke? tak boleh lah. Seluar jeans tak boleh lah puan. Pakai tracksuit lah. Tracksuit dengan baju sukan ke, baju PJ ke. Maksudnya baju round collar boleh lah. Ataupun nak kena pakai baju sukan masih boleh pakai lah. Maksudnya t-shirt yang atas tu plain sahaja. Tak boleh ada baju yang berkolor lah. Kalau okey. Terima kasih. Tak semestinya. Ada, kita tak tetapkan. Bergantung pada tuan perempuan lah. Ikut kesesuaian untuk hadir ke sekolah. Kita tak boleh tetapkan. Nanti kan kalau saya kata seluar macam ni, baju macam ni, nanti takut jadi isu pula. Jadi ikut kesesuaian yang tuan perempuan rasa sesuai untuk hadir ke sekolah lah. Kalau ada tracksuit, pakailah tracksuit dengan baju sukan ataupun baju PJ lah. Baik, ada apa-apa lagi tak? Berkaitan dengan ni. Bab yang kedua ni, tentang PDP. Ada tak? Tentang garis panduan ni. Okey, tentang ujian saringan. Baik, saya nak jelaskan sini tentang ujian saringan tu. Seandainya tadi murid kita ada yang bergejala sewaktu berada di sekolah, sewaktu mengikuti PDP, kita akan letakkan anak tuan perempuan di bilik isolasi. Bilik isolasi iaitu di bilik kesihatan lah. Di situ nanti kita akan jalankan ujian saringan. Ujian saringan menggunakan kit yang telah dibekalkan oleh pihak PPD. Okay. Seandainya anak perempuan didapati bergejala, kita akan telefon tuan-tuan perempuan untuk hadir ke sekolah dan mengambil anak untuk dibawa pulang ataupun dibawa ke klinik. Jadi kena bersiap sedialah. Dan satu lagi pun untuk makluman tuan-tuan perempuan, ibu bapa penjaga semua, untuk makluman semualah. Sekarang ni sekolah kita telah pun dibuka sebagai pusat pemindahan sementara untuk mangsa banjir. Okey, untuk mangsa banjir. Jadi hari ini merupakan hari yang kedua lah. Mangsa banjir berada di sekolah kita. Jadi memandangkan keadaan cuaca hari ini pun gelap. Macam ada tanda-tanda nak hujan. Jadi saya rasa mereka ni masih lagi berada di sekolah kita. Tak tahu sehingga bila. Sehingga keadaan semua selamat. Mereka dibenarkan pulang ke rumah. Barulah mereka pulang. Jadi untuk pengetahuan semua, setakat ni mereka masih lagi berada di sekolah kita lah. Sebagai pusat pemindahan. Setakat ni ada 4 keluarga. 4 keluarga yang masih berada di pusat pemindahan di sekolah kita ini. Dan di sini juga saya ingin maklumkanlah hasil maklumat daripada guru-guru kelas. Kita dapati ada di kalangan anak-anak murid kita yang terlibat dengan keadaan banjir ni. Banjir yang secara tiba-tiba, secara mengejut. Air naik secara mengejut. Jadi ada antara murid-murid kita yang terlibat dengan masalah rumah
di samping rumah dengan masalah bahan-bahan pembelajaran mereka yang telah rosak. Okey, jadi anak-anak murid kita yang terlibat, kita akan pastikan mereka akan dibekalkan semula. Contohnya buku-buku teks. Buku-buku teks yang telah rosak, kita pihak sekolah cuba usahakan untuk memberi buku teks yang lain. Buku teks yang lain lah. Kita sedang usahakan. Setakat ni kita cuba dapatkan senarai nama, berapa orang murid yang terlibat, dan kita akan usahakan untuk membekalkan semula buku-buku teks supaya anak-anak murid kita ni dapat mengikuti pembelajaran dengan keadaan yang baiklah. Jadi kita amat berharap jugalah moga-moga keluarga-keluarga yang terlibat dengan situasi banjir ini harap dapat bersabarlah. InsyaAllah. Setiap ujian tu ada hikmah dia. Mungkin kita tak tahu. Jadi saya amat berharap agar murid-murid kita yang terlibat dapat bersabar dan dapat hadir ke sekolah seperti biasa dalam keadaan yang tenang. Okey. Ya. Baik. Okey, saya rasa itu saja yang saya nak jelaskan tentang garis panduan. Okey. Baik, untuk pengetahuan ibu bapa penjaga juga, untuk pengetahuan semualah, guru-guru kita semua telah pun divaksin, lengkap 2 dos, termasuk kita punya pembantu pengurusan murid, PPM, termasuk pengawal kita dan juga pengusaha kantin, semuanya telah lengkap dos 2 dos vaksin. Jadi berapa tidak perlu bimbang lah. Alhamdulillah sekolah kita semua guru telah pun vaksin, termasuk semua kaki tangan yang lain. Jadi saya harap ibu bapa pun dapatlah memastikan anak-anak hadir ke sekolah secara bersemuka. Baik, sebelum saya pergi ke tajuk yang kedua, ada tak apa-apa yang tuan-tuan inginkan jawapan, inginkan maklumat berkaitan dengan garis panduan? Ada tak tuan-tuan? Ada Cikgu. Okey, sesi bersemuka persekolahan ni. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Okey, sesi persekolahan secara bersemuka ni yang bergilir ni. Okey. Lepas tu cuti sekolah ni ikut kalender macam biasa lah. Cuti sekolah apa tu? Cuti sekolah yang hujung tahun tu, adakah ikut kalender macam biasa? Ikut macam biasa. So Okey. untuk pengalaman apa, kita akan buka sekolah ni bermula 1 November. So kita akan bersekolah sehingga 11 Disember. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, kemudian bermula daripada 12 Disember kita akan bercuti sehinggalah Januari. Sehingga Januari sekolah dibuka semula. Kalau tengok pada kalender 3 Januari. Okey, 3 Januari tu kita akan masuk semula, tetapi masih lagi sesi persekolahan 2021. Masih lagi sesi persekolahan 2021 sehinggalah akhir Februari. Jadi murid-murid kita contohnya tahun 6. Tahun 6 masih lagi berada di Teluk Berembang sehingga Februari 2022. Jadi bulan Mac 2022 barulah nanti tahun 6 akan bergerak ke sekolah menengah dan tahun-tahun yang lain pun akan bergerak naik kelas masing-masing ke tahun yang seterusnya. Jadi cuti pada hujung tahun adalah seperti biasa. Itu untuk makluman lah. Okey. Okey, ada apa-apa lagi tak?
Ada apa-apa lagi yang orang perempuan ingin tahu ataupun ingin tanya? Ataupun ada mana-mana yang masih kurang faham ataupun kurang jelas ke? Ya, maaf itu yang sesi persekolahan 2021 sehingga berapa hari bulan? Sehingga bulan Februari 2022. Sehingga Februari 2022. 2022. Okey. Itu yang telah diumumkan oleh pihak registry lah. Komuniti dah buat pengumuman dalam secara langsung di nanti apa-apa pengumuman terbaru kita akan maklum lah daripada masa ke semasa. Puan Terima kasih. Okey, sama. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Berkaitan dengan garis panduan ni. Okay, untuk tentang kehadiran ke sekolah pada waktu pagi, harap semua masih tahulah. Waktu sekolah kita bermula pada 7:30 lah. 7:30 maksudnya murid hadir paling lewat 7:30. PDP kita bermula pada jam 7:40. Pada waktu pagi 7:40 lah bermulanya PDP. Okey, ada lagi tak? Kalau tak ada, saya nak masuk pada yang kedua. Okey, saya nak bacakan yang kedua. Manual pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. Yang ini apabila murid telah hadir ke sekolah secara penggiliran. Okey, saya rasa Cikgu Malik pun ada masukkan tadi slide dia. Ada Cikgu Malik? Slide pengoperasian pengajaran dan pembelajaran. Ada Cikgu Malik? Ya, ada. Okey. Okey, kita tengok pengenalan. Okey, pengenalan perkara 1.6. Okey, ini pembahagian murid yang saya sebut tadi lah. Pembahagian murid secara kumpulan. 50%. 50%. Minggu yang pertama, contoh yang diberikan, kumpulan A, PDP, kumpulan B, PDPR. Minggu yang kedua, kumpulan A, PDPR, kumpulan B, PDP. Dan begitulah seterusnya. Seperti yang saya sebut tadi, 1 November ni kita akan mula dengan kumpulan B dahulu. Bagi tahun 1, 2 dan 3 saja. 1 November ni. Tuan-tuan kena ingat tuan perempuan jangan salah pula. 1 November nanti hanya tahun 1, 2 dan 3 saja. Okey. Bagi kumpulan sekolah kita mula dengan kumpulan B dahulu. Okey, perkara yang kedua, pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. 2.1, pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran akan berlaku dalam dua keadaan, iaitu PDP secara bersemuka di sekolah dan PDPR secara sendiri di rumah. Okey, 2.2, murid yang mengikuti PDP secara bersemuka akan belajar mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okay, bagi murid yang berada di rumah, mereka akan melaksanakan PDPR dengan menggunakan bahan pembelajaran dan melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi di sini telah ditulis, maksudnya yang PDPR di rumah, guru akan bekalkan modul. Modul ataupun bahan pembelajaran lah. So murid yang di rumah akan belajar secara sendiri. Okay, guru akan menetapkan kumpulan murid dan giliran mereka. Yang ini kita telah pun selesai, telah pun susun dan telah pun tetapkan kumpulan-kumpulan bagi setiap murid.
Okay, guru akan memaklumkan setiap kumpulan murid tentang persediaan yang perlu dilaksanakan semasa mereka menjalani PDPR secara sendiri ataupun sebelum mereka hadir ke sekolah untuk PDP secara bersemuka. Maksudnya guru-guru masa pelajaran akan memberikan makluman lah dari masa ke semasa tentang PDP secara bersemuka dan juga PDPR secara sendiri di rumah. Okay, 2.5 bagi kumpulan murid yang mengikuti PDPR secara sendiri, guru akan menjelaskan tentang aktiviti, latihan atau tugasan yang perlu dilaksanakan berdasarkan topik yang akan dipelajari. Maksudnya guru akan berikan arahan terlebih dahulu. Jadi sampai itu guru akan turut memberikan sumber rujukan yang boleh digunakan oleh murid semasa pembelajaran di rumah. Mengikuti aktiviti pembelajaran melalui TV pendidikan, rakaman video, pelantar delima serta sumberku. Okay. Ini bagi PDPR di rumah lah. Okay. Jadi setiap tugasan itu dilaksanakan dan diselesaikan. Okey, diselesaikan. Okey, ini kalau saya nak baca ni banyak ni. Kaedah pembelajaran. Cara 3. Kaedah pembelajaran muka surat 7. Kaedah pembelajaran tu. Guru merancang dan melaksanakan topik pembelajaran dengan melakukan baki kandungan. Yang ini nanti guru-guru akan maklumkan lah. Guru-guru akan maklumkan kepada anak-anak murid tentang topik-topik yang masih tinggal, yang masih belum dipelajari. Okey, dan juga tentang tajuk-tajuk yang masih belum dipelajari. Sebab persekolahan kita tidak berakhir pada hujung tahun ini, tapi sekolah kita akan berakhir pada Februari 2022. Kecuali lah nanti tiba-tiba ada perubahan yang akan diumumkan oleh pihak KPM. Okey, jadi buat sementara ini kita masih lagi berpegang kepada pengumuman awal oleh YB Menteri tentang sesi persekolahan ini. Okay, 3.6 bagi melaksanakan PDPR secara sendiri, murid boleh diberikan latihan atau tugasan bagi topik yang telah dipelajari di semasa di sekolah. Jadi untuk PDPR di rumah, guru-guru mungkin akan beri tajuk-tajuk yang telah dipelajari sebelum ini. Jadi sebagai proses ulang kaji ke, latihan semula ke. Okey. Jadi guru-guru akan membekalkan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai lah untuk PDPR di rumah. Okey. Kaedah pentaksiran bilik darjah. PPD. Pentaksiran bilik darjah. Yang ini untuk pengetahuan beberapa, kita pun sedia maklum, sekarang ini kita sudah tidak ada lagi peperiksaan. Peperiksaan dah tak ada. Tahun 6 UPSR pun dah tak ada. Telah pun dimansuhkan. Jadi kita menggunakan kaedah pentaksiran bilik darjah. Perkara yang keempat. Sepanjang tempoh pengoperasian PDP secara penggiliran, guru akan melaksanakan pentaksiran bilik darjah bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid. Walaupun murid PDPR di rumah, guru-guru masih lagi boleh menilai anak-anak murid, boleh mentaksir anak-anak murid melalui tugasan-tugasan yang diberikan sepanjang PDPR di rumah. Okey. Murid yang hadir secara penggiliran
ditaksir semasa mengikuti PDP secara bersemuka di sekolah. PPD tidak akan dilaksanakan apabila mereka mengikuti PDPR secara sendiri di rumah. Ini bagi fasa yang keempat lah. PDPR yang sebelum ni kita ambil kira. PDPR yang sebelum ni kita akan ambil kira untuk pentaksiran bilik darjah. Okey, PDP boleh dilaksanakan oleh guru. PDP boleh dilaksanakan oleh guru dengan melalui 3 kaedah. 3 kaedah iaitu pemerhatian, penulisan dan lisan. Okey, 3 kaedah, pemerhatian, penulisan dan lisan. Okey. Seterusnya tanggungjawab pengetua guru besar. Ini tak ada apalah. Ini bagi pihak sekolah. Bagi pihak sekolah. Tanggungjawab guru. Okey. Tanggungjawab murid. Okay, kita lihat tanggungjawab murid. Muka surat 12. Okay, tanggungjawab murid. Murid yang mengikuti PDP secara penggiliran perlu 1. Hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. Yang kedua, mendapatkan bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru mata pelajaran untuk PDPR secara sendiri di rumah. Okay, yang ketiga, merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Dan yang keempat, menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Yang kelima, membuat persediaan untuk sesi PDP secara bersemuka di sekolah pada minggu yang berikutnya. Jadi murid-murid kena sentiasa bersedialah, walaupun hadir secara bersemuka maupun PDPR di rumah. Kena sentiasa bersedia. Untuk hadir ke sekolah pun kena bersedia dengan apa-apa yang sepatutnya lah. Dengan bahan-bahan, buku, alat tulis. Okey. Kita akan lihatlah apa yang patut yang kita boleh bantu bagi anak-anak murid kita yang terjejas akibat daripada banjir. Yang terakhir, tanggungjawab ibu bapa penjaga. Yang pertama, memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual waktu, jadual penggiliran yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Okey. Yang kedua, memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru. Yang ketiga, membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR secara sendiri bersama-sama guru ataupun arahan tugasan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Okey. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru dari masa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak seperti jadual waktu dan perkembangan pembelajaran. Yang kelima, menyokong pembelajaran anak-anak dengan memberikan motivasi. Dan yang keenam, memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okey. Saya rasa itu saja. Itu saja tuan-tuan dan puan tentang pengoperasian, pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. Jadi, saya rasa itu sajalah apa yang saya nak sampaikan pada petang ini. Satu tadi tentang taklimat pengoperasian pembukaan sekolah dan yang kedua pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. Jadi sekarang ni saya bukalah sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun permasalahan lain yang tuan-tuan ingin tanya ataupun yang masih lagi kurang jelas tentang pengoperasian ini. Okey, saya buka sekarang. Kalau ada persoalan lain. Assalamualaikum cikgu. Salam, ya. Boleh saya tahu berapa orang murid yang terlibat dengan musibah banjir? Oh. Yang maksudnya
keperluan sekolah diorang terjejas berapa orang agaknya? Cikgu Cha ada Cikgu Cha. Ada cikgu, ada. Berapa orang yang terlibat tu agaknya? Kita ikut keluarga cikgu Kalau keluarga 12 keluarga lah. Oh, 12 keluarga. Aha. Okey, murid-murid yang terjejas cikgu? Yang maksudnya memerlukan keperluan dia apa semua kan? 12 keluarga ni lah. 12 keluarga maksudnya berapa orang murid? Kita tak adalah kira, sebabnya kita minta maklumat ikut keluarga dan kita ambil nama akak biasanya. Jadi kita tak adalah kira macam Hamizah ada 3 adik-beradik, kita tak adalah kira macam tu. Kita ikut pada keluarga. Kira keluarga sajalah. Andai kata ada tuan-tuan perempuan nak hulurkan sumbangan, jadi bolehlah berhubung dengan guru kelas. Jadi sumbangan tu nanti kita akan kumpulkan dan kita akan bagikan ikut keluarga, bukan adik-beradik. Oh ya ke? Maksudnya sama rata, seimbang ada kat situ ya? Ya, sebab saya rasa yang terjejas teruk ni sebab mereka mungkin antaranya lah mungkin nak beli semula. Ada yang buku teks Rosa tak ada masalah, sekolah boleh bagi semula. Mana yang dapat je lah. Tapi ada yang terjejas macam harta lah, peralatan banyak rosak. Macam Hafizul Iman 6K memang sangat teruk lah rumah dia. Kesian. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi itulah setakat ni yang kita tahu 12 keluarga lah. Jadi kita pun pihak sekolah mungkin hanya boleh membantu dari segi itulah. Contoh kerosakan buku-buku teks. Mungkin kita akan bantu dari segi kelengkapan persekolahan yang lain. Alat tulis, buku-buku tulis ke. Mungkin pihak sekolah akan tengoklah. Nanti kita akan berbincang dengan pihak PBG. Minta sumbangan daripada pihak PBG ke untuk membantu anak-anak kita yang terjejas ni. Sebelum tu nak tanya, YDP Pak Hashim ada dalam ni? Dr. Rayu ada kan Dr. Rayu? Ada. Ada Dr. Rayu. Pak Hashim tak ada Pak Hashim? Pak Hashim dah pergi masjid kot. Ya ke? Dah WhatsApp dia dah awal belum ni. Okey, kalau ikut saya setuju je untuk keluarkan duit PIBG tu untuk sumbangan kepada pelajar-pelajar yang berdekat dengan banjir lah. Saya kalau dapat kita buat perjumpaan secara Google Meet untuk AJK PIBG untuk bincangkan perkara ni. Saya dah maklum pada Pak Hashim lah sebelum ni. Kalau dapat diadakan mesyuarat AJK PIBG lebih awal. Ya. Boleh bincangkan beberapa perkara kan. Dah lama mungkin banyak benda kita boleh bincang. Yalah. Saya pun tadi ada sentuh pasal tentang bayaran sumbangan PBG. Tapi memandangkan keadaan semasa ni mungkin itulah. Tengoklah apa yang PBG nak tindakan yang boleh dibuat. Kan? Tapi buat sementara ni kita nak bantu anak-anak kita yang terjejas ni dulu. Kalau dapat doktor cuba bisik-bisik dengan Pak Hashim. Okey, insyaAllah. Nanti saya cuba bincang dengan Pak Hashim. Kita buat perjumpaan dulu. Perjumpaan AJK secara Google Meet pun tak apa. Ya? Boleh. Okey. Baik, terima kasih doktor. Sama. Baik, tuan-tuan. Ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa lagi yang nak ditanya? Berkaitan dengan garis panduan ni. Ya, tuan-tuan dah faham Faham sejelas-jelasnya. Buat masa ni jelas cikgu. Terima kasih. Ya. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu saya nak tanya lah kan. Cikgu Sri ya. Ya. Berkaitan ni. Okey, contoh itu hari saya ada saya PPS sekolah tapi bukan sini lah, di Negeri Sembilan. Saya dimaklumkan oleh cikgu yang tempat saya sebagai PPS tu, kalau kata mak bapak tak rasa selamat untuk menghantar anak ke sekolah, macam mana tu cikgu? Apakah tindakan sekolah tu? Terima kasih soalan tu Cik Sri sebenarnya ada di kalangan ibu bapa penjaga yang masih rasa was-was atau masih rasa tak selamat untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Itu terpulang pada ibu bapa lah. Kami tak boleh nak paksa
Sebab kementerian pun ada, YB Menteri pun ada sebut perkara ni. Dan ketidakhadiran anak-anak tuan perempuan, kita tidak menganggap tu sebagai kesalahan disiplin lah. Maksudnya tidak dianggap sebagai penting lah. Maksud saya kalau kata okey, mak bapak tak nak hantar tapi teruskan PDPR. Macam tu ke tindakan sekolah ataupun biar macam tu saja? Tak datang tak apa. Kita tengok kadang-kadang dalam jangka masa yang berapa lama tu. Kalau selama-lamanya mungkin rasanya tak sesuai kot. Tapi kalau dalam masa kalau maksud saya rasa pun mungkin tak ada yang selama-lamanya. Mungkin ada tempoh waktu dia kan. Jadi contohlah kalau sebulan. Macam mana tu tindakan sekolah tu? Mungkin kita akan pastikan anak-anak perempuan dapat inilah secara PDPR lah. Yang penting anak-anak kita belajar di rumah lah. Sebab kita pun pendidikan khas PKI pun kita ada juga seorang murid yang bermasalah macam ni. Tapi yang tu bukan masalah ibu bapa dia tak nak hantar. Tapi dia ada masalah lain. Dia tak dapat nak hantar anak dia hadir ke sekolah. Jadi gurunya telah membekalkan bahan, modul untuk dia belajar di rumah. Jadi situasi ini mungkin samalah dengan murid-murid perdana ni. Kita akan membekalkan modul untuk PDPR di rumah. Tapi yang paling penting bila telah dibekalkan bahan modul tu, bapa kena pastikan datang mengambil bahan tersebut dan kena pastikan anak-anak kita melaksanakanlah tugasan tu. Boleh Isri Okey cikgu. Okey, terima kasih penjelasan. Untuk masalah benda tu tak ada masalah. Kita boleh selesaikan dengan cara yang secara cuma nak tahu je apa tindakan sekolah kan bila mak bapak rasa was-was sebab cikgu pun faham budak-budak ni kadang-kadang bila tak ada pengawasan dalam kelas dia bercampur tu macam ni alangkahnya ada akal pun macam apa juga kan tak ikut SOP ini kan budak-budak. Yalah budak-budak kita susah awal kan. Tak salah. Cuma saya mohon anak-anak kita yang PDPR di rumah tu pastikan tu lah tugasan tu dibuat dan dihantar semula kepada guru untuk disemak lah. Okey cikgu, terima kasih banyak. Ada persoalan lagi tak? Tentang pakaian tu saya dah terangkan tadi yang ikut kesesuaian ibu bapa lah. Apa yang paling penting kita nak anak-anak kita hadir semula ke sekolah secara bersemuka, mengikut penggiliran dan mengikut minggu-minggu yang telah ditetapkan. Nanti kita akan keluarkan jadual waktu. Dan juga kita akan mengedarkan ada beberapa dokumen yang telah saya sebutkan tadi. Apa yang paling penting kita pihak sekolah amat memohon kerjasamalah ibu bapa semua untuk memastikan anak-anak kita ni berada dalam situasi yang sihat, yang benar-benar sihat sebelum hadir ke sekolah dan pastikan mereka berada dalam keadaan selamat. Kita pihak sekolah pun telah mengambil beberapa langkah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, yang telah ditetapkan oleh KKM. Kita telah memastikan kelas-kelas semua dibersihkan dan telah pun disanitasi lah. Tapi memandangkan keadaan situasi sekarang, sekolah kita dijadikan sebagai pusat pemindahan. Mungkin selepas mereka keluar daripada kawasan sekolah nanti, selesai semua, kita akan sanitasi semula bilik-bilik kelas-kelas yang digunakan sebagai pusat pemindahan. InsyaAllah saya harap beberapa janganlah bimbang sangat. Kita sentiasa mengambil langkah-langkah keselamatan, memastikan sekolah kita selamat untuk dihadiri oleh anak-anak kita ke sekolah. InsyaAllah. Baik. Okay, ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa lagi yang tanya? Tuan-tuan dan puan?
Kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu. Cikgu Zainal ada, Cikgu Zainal? Cikgu Zainal ada? Ada cikgu. Ha? Tapi buat setakat ni tak ada cikgu sebab apa yang penerangan cikgu sampaikan semua jelas. Tentang vaksin, ada nak cakap pasal vaksin ke? Okey, tentang vaksin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang vaksin yang melibatkan tahun 6 iaitu yang telah mendapat dos pertama, murid tersebut akan mendapat dos kedua pada 25 hari bulan di Sekolah Menengah Kasturi bermula pukul 9.30 hingga pukul 10.30. Saya rasa guru kelas telah memaklumkan kepada tiap-tiap kelas dan telah berikan senarai nama murid. Jadi guru kelas pun saya rasa telah memaklumkan bahawa jikalau nama anak tuan-tuan dan perempuan tidak ada dalam senarai, sila nyatakan ataupun beri nama kepada guru kelas sebagai murid cecil. Jikalau murid tersebut telah mendapat dos pertama tapi nama untuk dos kedua tak ada. Jadi maklumkan kepada guru kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedia maklum murid yang mendapat dos pertama iaitu pada akhir 4 Oktober. Jadi mungkin 5, 6, 7, 8, 9 sehingga kini murid itu dah melepasi umur 12 tahun. Jadi murid tersebut nanti akan pihak PKD akan keluarkan satu senarai nama yang baru untuk murid tersebut akan menerima dos pertama. Jadi janganlah ibu bapa yang tidak ada nama yang belum dapat lagi tu pergi sebagai walk-in. Jadi tak perlu tunggu arahan daripada PKD. Jadi pihak PKD akan keluarkan satu senarai nama baru nanti. Jadi tak perlu nak pergi walk-in. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, andai kata murid yang telah mendapat dos pertama dan dia telah mendapat dos kedua. Yang telah mendapat dos kedua, sila maklumkan kepada guru kelas supaya guru kelas dapat masukkan ke dalam APDM. Supaya kita akan dapat kesan mana murid yang dapat dos pertama dan yang dos kedua. Jadi untuk tahun 5 iaitu 11 tahun ke bawah belum lagi dapat maklumat mereka ni akan mendapat suntikan. Tetapi daripada yang cerita-cerita kosong lah berkemungkinan murid tersebut akan disuntik di sekolah. Maknanya akan pihak kesihatan akan datang ke sekolah macam dapat suntik tahun 1 lah dulu. Tetapi kita belum dapat maklumat tepat lagi, jadi kita tunggu dahulu. Saya harap ibu bapa fahamlah tentang perkara tersebut. Itu semua dalam perbincangan lah antara pihak kementerian dengan pihak KKM. Jadi perlu diingatkan lagi, sekali lagi, untuk murid tahun 6 yang ada senarai nama yang mendapat dos kedua, sila hadir sebab pihak jabatan dengan PPD pun ada tanya saya, ada tak murid yang tahun 6 ini yang terlibat dengan masalah banjir. Saya cakap ada. Jadi kalau ada pun tolong hadir ke tempat tersebut. Maknanya cubalah ibu bapa cubalah usahakan macam mana. Sebab jikalau tertinggal sukar untuk nak repeat balik. Sebab ini semua telah disusun oleh PKD. Sebab untuk senarai nama murid-murid yang dapat suntikan ni bukan pihak sekolah ataupun kementerian yang susun. Ini adalah pihak KKM yang susun. Jadi kita kena ikut saja. Okey, saya rasa itu jelaslah tentang penerangan untuk yang dapat vaksin khususnya tahun 6. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Zainal atas makluman yang jelas tentang vaksin bagi anak-anak murid kita di tahun 6. Jadi saya amat berharaplah kepada semua ibu bapa penjaga tahun 6 memastikan anak-anak kita apabila nama telah ada dalam senarai, harap dapat hadirlah ke tempat pengambilan vaksin. Sebab kita nak pastikan anak-anak kita pun berada dalam keadaan yang selamat. Jadi ikutlah
setiap makluman yang disampaikan oleh PKD dan juga yang dikeluarkan oleh pihak PKD, supaya kita dapat sama-sama memastikan anak-anak kita di SK Teluk Berembang, utamanya tahun 6, akan dapat divaksin sepenuhnya. Setakat ni tidak semua lagi tahun 6 yang divaksin. Hasil maklumat daripada Cikgu Zainal tadi pun, yang lahir pada 4, 5, 6 Oktober pun dah boleh vaksin. Jadi saya harapkan benda ni tidak akan menimbulkan masalah lah pada ibu bapa. Baik. Okay, seterusnya Cikgu Haji Ali ada tak? Cikgu Haji Ali? Cikgu Haji Ali ada? Tak ada. Cikgu Haji Ali mungkin dia ada maklumkan saya tadi, dia ada hal, ada urusan di luar. Okey, Puan Haji Nuraini, Ustazah Haji Nuraini ada apa-apa makluman yang sampaikan? Setakat ni tak ada cikgu. Ada Tak ada. Koko dah tamat ke belum? Buku untuk perjumpaan dah tamat dah. Cuma kita tengah kumpul laporan ni lah. Okey. Baik. Terima kasih Puan Haji Nuraini. Itulah makluman dari bapa. Aktiviti Koko kita untuk perjumpaan telah pun selesai, telah pun tamat, kita laksanakan walaupun dalam situasi PDPR, Koko masih lagi tetap jalan. Dan kita cuba lihatlah situasi keadaan sekarang ni, kita dah pasang 4, Melaka dah pasang 4. Kita cuba lihat kalau Koko tahun depan, kalau kita boleh buat sukan ke, kita akan cubalah laksanakan sukan di awal tahun. Sukan bagi tahun 2021. Tapi di awal tahun 2022. Kita akan tengoklah keadaan macam mana. Sukan, perkemahan, unit uniform. Kita tengok kalau boleh dilaksanakan, kita akan cubalah buat seberapa ringkas yang boleh lah. Sebab kita nak memastikan anak-anak kita ni dapat semula feel ataupun dapat semula perasaan untuk hadir semula ke sekolah dengan seronok. Okey, memastikan anak kita hadir ke sekolah dengan perasaan yang seronok. Kita nak memastikan anak-anak kita berada dalam emosi yang tenang, yang terbaik lah. Sebab dah terlalu lama bercuti, PDPR di rumah. Jadi mungkin ada yang rasa tertekan ke. Okey, jadi kita cuba fikirkanlah apakah perkara-perkara yang sesuai yang kita boleh lakukan untuk memastikan anak-anak kita akan seronok untuk kembali semula ke sekolah. InsyaAllah. Baik. Ada apa-apa tidak tuan-tuan dan puan nak tanya? Kalau tak ada, kita nak tamatkan di sini saja. Sebab saya lihat dah ramai yang keluar ni, dah ramai yang left ni. Tak ada So kalau tak ada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak-banyak kepada semua ibu bapa, penjaga yang telah sudi dan dapat melapangkan masa untuk bersama-sama dengan kita mendengar taklimat tentang pengoperasian pembukaan semula sekolah bagi murid-murid tahun 1 hingga tahun 6. InsyaAllah kita doakan sama-sama keadaan ini akan berterusan dalam keadaan yang baik dan sekolah akan terus berjalan. Seperti kata YB Menteri kita, diharapkan selepas ini sekolah tidak akan ditutup lagi lah. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan sekolah tidak akan ditutup semula lah ataupun tutup lagi pada tahun depan. InsyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri, kita tutup majlis kita petang ini dengan tasbih kifarah dan surah wal-as.